Golongan pekerja diingatkan jangan terlalu ikut rentak negara maju. Empat 40 maut akibat serangan terbaru pengganas di Maghribi. Turut dipaparkan malam ini, tokoh pendidikan sambut baik cadangan guru berkaliber diberi kenaikan pangkat sehingga ke jawatan utama sektor awam. Jakarta bertegas enggan bebaskan 5 anggota delegasi GAM yang ditahan di Aceh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat diingatkan supaya tidak berlagak seperti pekerja di negara maju. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang membuat peringatan itu berkata, rakyat sebaliknya harus sedar bahawa negara ini masih bergelar negara membangun yang memerlukan mereka terus bekerja keras serta tidak mendesak melebihi kemampuan. Menurut Datuk Seri Dr. Mahathir, pekerja di negara ini tidak boleh mengikut rentak pekerja di negara maju yang sering menganggap mereka tidak perlu bekerja kuat tetapi berpendapatan lumayan. Kata Datuk Seri Dr. Mahathir memberi contoh ada sesetengah pekerja di negara maju bekerja setakat 35 jam seminggu tetapi berpendapatan tinggi. Cara bekerja seperti itu katanya tidak sesuai untuk negara membangun. Tetapi kita tidak boleh buat demikian. Kita mesti kerja lebih kuat kerana kita mengejar mereka. Tak mungkin kita dapat sama dengan mereka kalau kita tidak lari lebih kuat daripada mereka. Sebab itu kita perlu kerja lebih kuat. Tambah beliau, berjuang untuk memajukan negara adalah satu perjuangan untuk diri sendiri. Sikap berlagak seperti rakyat di negara maju yang berpendapatan tinggi tanpa meningkatkan daya saing akan mengakibatkan tidak ada kemasukan pelaburan. Beliau yakin Malaysia akan terus aman dan akan mencapai kemajuan jika rakyatnya terus bekerja keras membangunkan negara. Yang pentingnya ialah kita majukan negara kita. Sebaliknya, kalaulah negara kita ini diserang dengan berbagai tindakan yang tidak bertanggungjawab, selalu menghadapi mogok dan sebagainya, tidak ada pelaburan kerana pelabur tidak berminat, maka negara kita tidak akan maju dan kita yang akan rugi. Upah pendapatan kita tidak akan meningkat kalau negara kita tidak maju. Sebab itu berjuang untuk memajukan negara adalah satu perjuangan untuk diri kita sendiri. Untuk mewujudkan daya saing, negara dan majikan tidak perlu meningkatkan kos, sebaliknya menambah kecekapan, pengetahuan dan kemahiran pekerja. Kerajaan, kata Perdana Menteri, sedia memberi latihan dalam usaha menambah kecekapan pekerja supaya mereka mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Ia juga sekaligus akan memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat menikmati hidup yang lebih mewah. Datuk Seri Dr. Mahathir berucap di Majlis Perhimpunan Hari Pekerja 2003 siang tadi. Perhimpunan yang membawa tema Bersamamu Membina Daya Saing Negara dihadiri lebih 5,000 pekerja dan majikan dari pelbagai sektor termasuk kerajaan dan swasta. 11 anugerah dipertandingkan termasuk Anugerah Majikan Berdaya Saing, Anugerah Ladang Bahagia, Anugerah Kesatuan Sekerja Contoh, Anugerah Tokoh Pekerja serta Anugerah Tokoh Pekerja Orang Kurang Upaya. Kaki tangan Sistem Televisyen Malaysia Berhad TV3, Mazlin Nordin, menerima Anugerah Tokoh Pekerja Perempuan 2003. Memang saya katakan bahawa ini adalah bukan sahaja kemenangan untuk saya, kemenangan untuk semua warga kerja TV3. Kerana apa yang kita buat sekarang ini adalah kerjasama. Kita tak boleh buat seorang. Dalam ucapannya itu, Datuk Seri Dr. Mahathir turut memuji sikap tanggungjawab yang telah menjadikan pekerja di negara ini sanggup menghadapi cabaran walaupun tugas yang dilakukan membahayakan diri dan nyawa mereka. Sambil melahirkan penghargaan kepada pegawai dan kaki tangan hospital yang mempertaruhkan nyawa dalam usaha membendung wabak SARS di negara ini, Perdana Menteri berkata mereka menjalankan tugas yang boleh dianggap tidak setimpal dengan pendapatan mereka. Kita bersyukur kerana khidmat yang diberi oleh pekerja-pekerja kita di hospital dan juga pekerja-pekerja kita yang lain yang selalunya menghadapi cabaran, menghadapi bahaya yang mengancam nyawa mereka sekalipun, sama ada mereka berada di hutan,
untuk mempertahankan negara kita, ataupun mereka bekerja dalam kilang-kilang dan lain-lain tempat yang kadang-kadang juga mengancam nyawa mereka ataupun tubuh badan mereka, tetapi mereka sanggup bekerja. Sebab itu Malaysia maju. Malaysia maju kerana pekerjanya bertanggungjawab. Selain itu, kata beliau, pekerja di Malaysia juga tidak mudah dihasut serta tidak mudah bertindak untuk mengugut serta melakukan konfrontasi. Ini semua hasil persyarikatan Malaysia membabitkan 3 penjuru, iaitu kerajaan, majikan dan pekerja, di mana ketiga-tiga ini menyumbang kepada kemajuan negara. Bercakap pada sidang media kemudiannya, Datuk Seri Dr. Mahathir menjelaskan pekerja di negara ini perlu lebih produktif jika mahu pendapatan yang lebih tinggi. I see it very clearly that if you want higher pay, you must be more productive. Then you get higher pay. And if you help this country to develop and become more maju, then you will get a reward for that. Mengulas mengenai serangan di Casablanca Maghribi, Datuk Seri Dr. Mahathir tidak menolak kemungkinan akan berlaku lebih banyak serangan pengganas di seluruh dunia. Kata beliau, pencerobohan yang dilakukan oleh Amerika ke atas Iraq dan juga tindakan Israel ke atas Palestin menyebabkan berlakunya tindak balas dari mereka yang bersimpati dengan mereka yang ditindas. Datuk Seri Dr. Mahathir sekali lagi meminta dunia bertindak menghentikan kezaliman Israel terhadap Palestin. Perkara itu, kata beliau, harus diselesaikan dengan cara yang bijak dan bukannya dengan ugutan. Kerana ini yang menyebabkan ramai orang Islam sakit hati dan mereka nak balas dendam. Tetapi mereka berpendapat bahawa kalau orang kami 1 orang dibunuh, kami akan bunuh 10. Kalau buat lebih daripada itu, kami akan tawan negara dan jatuhkan kerajaan. Kononnya they can out-terrorize the terrorists. Angka kematian akibat serangan berani mati di Casablanca itu kini meningkat kepada 40 orang sementara 100 lain cedera. Serangan berlaku beberapa jam selepas Washington mengeluarkan amaran pergerakan Al-Qaeda akan melancarkan satu lagi serangan. Serangan berlaku jam 10 malam waktu tempatan atau 6 pagi tadi waktu Malaysia. Serangan dilancarkan ke atas Hotel Safir, berhampiran pusat komuniti dan kubur lama Yahudi serta sebuah kelab sosial Spanyol, Casa de Espana. 3 letupan bom kereta menggegarkan bahagian hadapan konsulat Belgium, Hotel Safir dan pusat kebudayaan Yahudi. 2 letupan lagi menggegarkan kelab Casa de Espana. Kelab berkenaan popular di kalangan ahli perniagaan Spanyol dan para diplomat asing. Menteri Dalam Negeri Maghribi Al-Mustafa Sahil mengesahkan 5 serangan dilancarkan pejuang berani mati berkenaan. 10 daripada mangsa dipercayai penyerang terbabit. Pihak berkuasa Maghribi menahan 3 warganya untuk disoal siasat berhubung kejadian ini. Seorang daripadanya yang cedera disyaki penyerang berani mati berkenaan. Serangan dilakukan beberapa hari selepas serangan ke atas kawasan penempatan asing di Riyadh, Arab Saudi yang meragut 34 nyawa. Seperti serangan di Riyadh, Washington menuduh kejadian ini didalangi oleh pergerakan Al-Qaeda yang diterajui orang yang paling dikehendakinya, Osama bin Laden. Seketika nanti, kes samun dan rompak klinik makin membimbangkan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Najib Razak menjelaskan risiko kemungkinan serangan pengganas di Malaysia adalah jauh lebih kecil berbanding negara lain, khususnya negara maju seperti Amerika Syarikat. Menurut Datuk Seri Najib, Malaysia tidak mudah terdedah kepada bahaya itu kerana tidak mencetuskan sebarang konflik atau tindakan yang boleh menjadi punca kewujudan pengganas seperti serangan terhadap rakyat Palestin dan Iraq. Alhamdulillah, saya puas hati dengan tahap keselamatan. Tak ada sesiapa yang boleh memberi garanti 100% dalam hal ini. Sebab boleh dikatakan tiap-tiap negara terdedah kepada risiko tindakan pengganas. Tetapi hakikatnya Malaysia jauh lebih kurang ataupun lebih kecil risikonya berbanding dengan negara-negara lain, termasuk negara maju atau Amerika Syarikat sendiri
kemungkinan sesuatu tindakan keganasan berlaku itu jauh lebih tinggi daripada di Malaysia sendiri. Datuk Seri Najib yang juga ahli Parlimen Pekan ditemui selepas melancarkan penubuhan Dewan Perniagaan bekas Tentera Malaysia Cawangan Pahang di Pekan petang tadi. Beliau diminta mengulas nasihat perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Jerman semalam mengenai kemungkinan berlaku serangan pengganas di beberapa negara termasuk Malaysia. Jerman adalah negara kedua selepas Amerika Syarikat yang mengeluarkan nasihat sama Khamis lalu. Menurut Datuk Seri Najib, Malaysia tidak boleh menyekat negara terbabit daripada mengeluarkan kenyataan seumpama itu, terutama sebagai peringatan kepada warga mereka sendiri. Bagaimanapun katanya, kerajaan akan terus berusaha membetulkan tanggapan salah mengenai tahap keselamatan di negara ini menerusi media dan kedutaan asing. Cadangan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi supaya guru-guru yang berkaliber diberi kenaikan pangkat sehingga kejawatan utama sektor awam JUSASI tanpa perlu dipindahkan sebagai pentadbir di Kementerian Pendidikan mendapat sambutan baik. Ahli akademik berpendapat langkah itu mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan mengekalkan guru yang aktif, berkaliber dan berpengalaman. Ia sekaligus memertabatkan profesion perguruan dalam negara. Yang mendahului masa. Menurut ahli akademik, Profesor Datuk Dr. Ibrahim Ahmad Barjunid, di luar negara misalnya, guru di sekolah rendah memiliki ijazah kedoktoran dan gaji mereka lebih tinggi daripada guru besar atau pegawai pentadbiran pendidikan. Justru cadangan yang disarankan oleh Datuk Seri Abdullah diterima baik dari mereka dalam profesion perguruan. Ini akan memartabatkan lagi profesion pendidikan dan ini akan menarik orang yang dah sedia ada akan kekal menjadi profesional yang baik, dan orang yang baru yang nak masuk bidang profesion pendidikan dia sendiri pun nanti ramailah mohon, jadi kita dapat memilih yang terbaik. Bagi pengarah Institut Pengetua Universiti Melaya, cadangan timbalan Perdana Menteri itu akan memperbaiki lagi konsep guru cemerlang yang diguna sebelum ini. Naik pangkat dia terpaksa keluar, ada kalanya di mana the teacher will not be as happy or as satisfied working. You know, maknanya dia will be a very good teacher, but maybe as an administrator, he or she is not so inclined ataupun dia tak suka ataupun apa kan. Jadi dengan itu, masa seolah-olah rugilah, wasted dia punya kepakaran mengajar tu. Ketika ini terdapat kira-kira 300,000 anggota dalam perkhidmatan perguruan, iaitu hampir 35% daripada anggota dalam sektor awam. Bagaimanapun, profesion itu sering berhadapan dengan dilema yang serius apabila soal kenaikan pangkat diungkitkan. Lazimnya, jika dinaikkan pangkat, guru terpaksa berhenti mengajar dan dipindahkan ke jabatan atau Kementerian Pendidikan. Guru pakar itu akan boleh membimbing guru baru ni, tapi guru baru bukan bermakna guru tak pandai. No, maybe less experience, maybe they are cleverer. Maybe dia orang lebih pandai ke, lebih berminat ke, lebih inovatif ke apa-apa. Tapi maksudnya dia boleh bekerja sama dan boleh komplement dan boleh melengkapkan. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan KPPK Datuk N. Siva Subramanian berkata cadangan itu menjadikan guru sebagai aset kepada sesebuah sekolah. Ini juga merupakan pengiktirafan bagi guru biasa yang mengajar di bilik darjah. Jadi peranan dia amat penting sekali dan tanggungjawab itu harus kita lihat kerajaan iktirafnya. Jadi ini merupakan satu perubahan di mana kerajaan memberi perhatian yang serius dan memberi kepentingan kepada guru biasa yang mengajar murid-murid sama seperti pentadbir. KPPK ujarnya akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pendidikan mengenai kaedah bagaimana cadangan ini dapat dilaksanakan dalam masa terdekat. Tindakan sebuah hospital swasta menahan gaji 2 jururawatnya sepanjang tempoh 10 hari mereka dikuarantin kerana sindrom pernafasan akut SARS hari ini mendapat teguran Kementerian Kesihatan. Malah kes berkenaan akan dibawa ke pengetahuan Jawatan Kuasa Teknikal mengenai SARS Isnin ini di samping dirujuk ke Kementerian Sumber Manusia untuk tindakan lanjut. Perkara itu dinyatakan oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Ismail Marikan pada taklimat hariannya siang tadi. Sambil menyatakan rasa kesalnya, beliau menyifatkan tindakan itu sebagai satu penganiayaan. Kedua-dua jururawat berkenaan dilaporkan melawat ke New Zealand selama 8 hari pada April lalu dan transit selama 1 jam di Singapura dalam perjalanan balik ke Kuala Lumpur.
Perkara itu disuarakan selepas seorang daripada doktor di hospital berkenaan menghubungi talian bebas kementerian mengenai SARS. You will be generating a fear of reporting, which means the staff of the hospital or whichever organisation will not report to you that they have been to affected countries or even go transit or go anywhere. Because for fear that if they were to inform you, if they are honest about it, then the management will do this sort of thing. Tindakan hospital swasta itu juga dilihat bertentangan dengan arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Ini kerana New Zealand tidak disenaraikan sebagai negara yang terjejas akibat SARS. Datuk Dr. Ismail turut mengumumkan garis panduan lengkap mengenai SARS bagi pelajar institusi pendidikan tinggi akan diedarkan kepada semua institut terbabit Isnin depan. Semester bagi kebanyakan institusi pendidikan tinggi tempatan akan bermula pada 1 Jun. Garis panduan itu antara lain menetapkan IPT membuka 3 kaunter untuk pendaftaran pelajar. Kaunter A adalah untuk pelajar yang tidak pernah mengunjungi negara dijangkiti SARS, mereka yang bukan dari negara dijangkiti SARS tetapi sudah berada di Malaysia bagi tempoh lebih 10 hari. Kaunter B dan C pula untuk pelajar yang melawat negara dijangkiti SARS dalam masa 10 hari. Bagi mereka yang tidak mempunyai tanda SARS, perlu ke kaunter B, manakala kaunter C jika ada simptom SARS. Pelajar boleh mendapat maklumat lanjut mengenai penyakit itu dengan melayari laman web yang tertera. Arahan Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP supaya semua bas ekspres jarak jauh dipindahkan operasinya dari Puduaraya ke hentian Jalan Duta mendapat sambutan dingin syarikat bas. Tinjauan TV3 mendapati tiada satu pun perkhidmatan bas ekspres bersedia memulakan operasi meskipun arahan yang dikeluarkan sejak 1 April lalu itu tamat hari ini. Kru Buletin Utama ke hentian Jalan Duta tengah hari tadi bagi meninjau perkembangan pemindahan operasi syarikat bas ekspres jarak jauh. Agak memeranjatkan semua kaunter tiket yang disediakan masih kosong tanpa sebarang papan tanda syarikat bas yang bakal beroperasi. Hanya bas ekspres transnasional yang memang beroperasi di hentian ini berjalan seperti biasa. Menurut pihak urus bangunan Sdn Bhd UBSB, sebahagian daripada kunci kaunter sudah diserahkan kepada syarikat bas. Suasana jelita Liver Perak, Senandung Express, Selat Keris dan Elta Bina antara syarikat bas ekspres yang dikatakan bakal memindahkan operasinya hari ini. Yang nyata arahan pemindahan ini lebih banyak mengelirukan dan menimbulkan masalah kepada orang ramai. Pada 1 April 4, diorang dapat tahu mengatakan bas pindah ke sini. Diorang datang sini untuk beli tiket, untuk menaiki bas. Tapi bila tak ada bas yang masuk, ini timbulkan satu masalah pada mereka kan. Sebagai saya pula sebagai ketua pengawal yang bertugas di sini, orang mengadu dengan kita. Sedangkan kita dah terangkan, mereka macam tak percaya. Jadi ini satu masalah pada penumpang-penumpang lah kan. Kawan-kawan dia bagi saya tahu semua stesen mai sini. So I pun mai sini, tapi apa yang berlaku, komputer sini rosak, tak boleh beli tiket, kena pergi balik Pudu and then mai sini naik balik. So bas dia masa lah. Actually I plan to back at 11. Now nearly 11, no bus, no counter, all closed also. So it's wasting people time. Dan ketika dihubungi sebentar tadi, pengerusi LPKP Datuk Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar berkata siasatan akan dilakukan terhadap syarikat bas yang sengaja melengahkan perpindahan operasi ke hentian Jalan Duta. Pihak pemilik permit mungkin yang menerima notis jadi tak sampai kepada syarikat yang ataupun operator bas yang menjalankan permit yang diberikan oleh lembaga perlesenan. Jadi sini kita nak siasat. Jika ini berlaku, ini satu lagi kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak syarikat yang berkenaan, yang telah kita keluarkan permit. Setelah kita mendapat secara resmi keengganan mereka ini berpindah, pihak lembaga mungkin terpaksa membatalkan satu daripada 2 laluan syarikat yang mengendalikan bas ekspres, iaitu mereka ada 2. Satu laluan utara selatan, laluan jauh yang dinamakan. Satu lagi laluan antara Kuala Lumpur Selatan atau Kuala Lumpur Utara. Jadi inilah tindakan kita sekiranya benar mereka ini enggan berpindah.
Kes samun dan rompak membabitkan klinik, terutamanya yang beroperasi 24 jam, semakin membimbangkan. Apakah sebab utama klinik atau pusat perubatan 24 jam ini menjadi sasaran mudah kumpulan perompak dan apakah tindakan yang boleh diambil untuk mengekangnya? Wartawan Pusfawati Ramalu mengupas isu ini. Kejadian samun klinik bukan lagi sekadar kes membabitkan kehilangan wang atau harta benda, tetapi menjadi semakin ganas apabila ia membabitkan pembunuhan kejam ke atas doktor mahupun pekerjanya apabila cuba bertindak berani mempertahankan diri. Sejak tahun 2001 hingga April lalu, seramai 3 orang doktor yang menguruskan klinik mereka dibunuh dengan kejam ketika menjalankan tugas. Antara kejadian terbaru membabitkan pembunuhan kejam Dr. Arya Ratnam yang diserang pada jam 4 pagi ketika sedang menjalankan tugas di pusat perubatannya di Bangsa. Di Selangor sahaja, sebanyak 88 kes membabitkan samun klinik dilaporkan bagi tahun 2002, manakala 12 kes hingga April lalu. Bagi tahun 2002, kes paling banyak dilaporkan berlaku adalah di Petaling Jaya, iaitu 25 kes, diikuti Kelang 24, Shah Alam 14 serta Gombak 13 kes. Manakala bagi tahun 2003, kes terbanyak dilaporkan berlaku di Kajang, iaitu sebanyak 5 kes, diikuti Gombak serta Shah Alam 2 kes. Beberapa faktor dikenal pasti menjadi punca utama sesebuah klinik di Samun. Antaranya lokasi yang tersorok, pintu masuk klinik yang gelap dan suram, tiadanya CCTV bagi memantau keadaan klinik serta pengawal keselamatan. Lokasi klinik ni kadang sepanjang satu barisan kedai, 2-30 kedai, dia seorang. Satu kedai tu, satu klinik buka. Because dia 24 hours. Yang lain dah tutup. So ini one of the easiest soft targets lah. Mengakui hakikat ini, Persatuan Perubatan Malaysia MMA akan membentangkan beberapa langkah keselamatan pada mesyuarat agung persatuan itu pada 21 Mei ini di Putrajaya. Di antara cadangan yang akan diutarakan ialah memasang CCTV serta alat pengeras keselamatan yang dihubungkan terus ke balai polis terdekat. Saya ingat berbahaya kalau doktor cuba lawan dengan pencuri. Lebih baik dia buat laporan dengan polis dan polis akan handle kes macam ini. Peningkatan penagih darah juga antara faktor menyumbang kepada samun ke atas klinik. Penagih yang kesempitan wang dan dalam keadaan terdesak mampu melakukan apa sahaja bagi mendapatkan wang untuk membeli bekalan dadah. Selalu yang masuk lebih mudah. Dia masuk klinik, dia masuk ada 1-2 klinik dia tarik ambil duit, dia curi ambil ubat saja. Ubat yang dia gunakan. Macam lintas codeine ke, lintas fentanyl, Domicum, DFF-18. Tetapi lebih orang masuk klinik, dia mencuri duit dan curi ubat. Aspek keselamatan yang seringkali kurang diberi perhatian adalah di antara punca klinik serta pusat perubatan menjadi sasaran serangan nekat perompak hingga mengorbankan nyawa doktor serta kaki tangan yang bertugas di dalamnya. Justru dengan mewujudkan satu sistem piawaian keselamatan untuk dipatuhi oleh semua klinik serta pusat perubatan 24 jam mungkin boleh menjadi jalan penyelesaian terbaik kepada masalah ini. Pusfawati Ramlu, TV3. Lebih 100,000 CD dan VCD cetak rompak termasuk yang lucah dirampas oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sejak melancarkan operasi gempur selama 5 hari berturut-turut bermula Isnin lalu. Rampasan membabitkan nilai lebih RM1.5 juta. Berikut adalah statistik jumlah dan nilai rampasan dari 12 Mei hingga 16 Mei semalam. Bagaimanapun menurut penolong penyelaras operasi Firdaus Zakaria, hanya 64 VCD lucah dirampas sepanjang tempoh itu. Hasil gerak gempur itu juga, kementerian mendapati bilangan kes rampasan semakin berkurangan. Ini disebabkan tindakan peniaga yang tidak menjalankan perniagaan ketika operasi. Operasi berkenaan dilancarkan Menteri Berkenaan Tan Sri Muhyiddin Yassin berikutan arahan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Sepanjang tempoh 5 bulan pertama tahun ini juga menyaksikan 4 kilang CD dan VCD haram ditutup dan dikenakan tindakan. Terbaru Selasa lalu membabitkan sebuah kilang di Cerah, Selangor. Kita beralih ke segmen luar negara bersama Kamarudin Mapik. Antara paparannya, Riyadh bertegas ejen FBI dilarang ambil bahagian dalam siasatan serangan berani mati ke penempatan asing di negara itu. Menyusul nanti, mayat lelaki yang diserang buaya ditemui. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Jakarta bertegas tidak akan membebaskan 5 anggota delegasi GAM yang ditahan di Aceh di sebalik ancaman puak pemisah untuk memulaukan rundingan damai Tokyo. Ketua Polis Aceh, Baharum Shah berkata 5 anggota GAM itu masih ditahan kerana penganjur damai gagal memberi jaminan mereka akan kembali semula ke Aceh selepas rundingan berakhir. Pertama kali kita tahu mereka berangkat ke Tokyo itu atas permintaan siapa? Itu tidak ada yang ngomong. Nah, kemudian kita minta berani tak bapak-bapak kita berangkatkan ke sana, nanti bapak-bapak menjamin bahwa yang bersangkutan itu setelah sampai Tokyo pulang. DC juga tidak berani. Kita tidak menyalahkan DC tidak berani, karena DC juga tahu mereka ini tidak ada bisa dipercaya. Kelima-lima anggota delegasi GAM itu ditahan ketika cuba meninggalkan Banda Aceh untuk berlepas ke Tokyo semalam. Mereka ditahan kerana tidak memohon kebenaran terlebih dahulu daripada pihak polis untuk meninggalkan Aceh. Ketua delegasi GAM ke Tokyo, Mahmud Malik, berkata beliau kecewa dan terkejut dengan tindakan polis menahan kelima-lima rakannya itu. Jakarta semalam memberi jaminan rundingan damai di Tokyo akan tetap diteruskan di sebalik penahanan delegasi GAM itu. 6 anggota delegasi kerajaan telah pun berlepas ke Tokyo semalam. Rundingan damai Tokyo tidak menghalang Jakarta mempersiapkan angkatan tentera darat, laut dan udaranya bagi melancarkan serangan ke Aceh. Jakarta tidak akan teragak-agak melancarkan operasi tentera besar-besaran ke Aceh sekiranya peluang terakhir untuk berdamai di Tokyo ini dipersia-siakan GAM. GAM semalam mengancam untuk memulaukan rundingan sekiranya 5 anggota delegasinya itu tidak dibebaskan. Tentera Indonesia kini dilaporkan mempertingkatkan kawalan di kampung dan bandar seluruh Aceh. Menteri Keselamatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, berkata hasil rundingan damai Tokyo akan mempengaruhi keputusan Jakarta berhubung pendekatan yang bakal diambil bagi menangani konflik di wilayah bergolak itu. Presiden Megawati Soekarno Putri telah pun mendapat kelulusan Parlimen bagi mengeluarkan dikri yang menguatkuasakan operasi ketenteraan ke Aceh. Arab Saudi menegaskan 60 ejen Biro Siasatan Persekutuan Amerika Syarikat FBI yang dikerah ke Riyadh tidak akan mengambil bahagian dalam siasatan serangan berani mati ke atas 3 penempatan asing di negara itu. Menteri Dalam Negerinya Putra Naif Abdul Aziz berkata kehadiran mereka sekadar memeriksa kawasan letupan yang membabitkan kepentingan Amerika Syarikat. Putra Naif juga menafikan tindakan Britain dan Australia yang dilaporkan turut menghantar pasukan masing-masing ke Riyadh berikutan serangan Isnin lalu. Beliau menegaskan ejen FBI itu dibenarkan datang sekadar melihat kawasan letupan dan tidak lebih daripada itu. Kedutaan Amerika Syarikat di Riyadh sebelum ini mengeluarkan kenyataan pasukan FBI itu dihantar bagi membantu siasatan serangan berani mati yang meragut 34 nyawa termasuk 8 warga Amerika di Riyadh awal minggu ini. Arab Saudi juga enggan memberi kebenaran kepada pegawai Amerika untuk menyoal siasat beberapa lelaki yang disabitkan dengan pembunuhan 19 anggota tentera udaranya dalam letupan di Bandar Khobar pada 1996. Di sebalik penafian yang dibuat Riyadh, Washington menuduh Osama bin Laden mendalangi serangan di Khobar itu. Sekurang-kurangnya 28 orang terbunuh sementara 47 lain cedera dalam nahas membabitkan sebuah bas pelancong di Lyon, Perancis. Ketika nahas, bas berkenaan membawa 78 penumpang, kebanyakannya warga Jerman. Nahas berlaku jam 5 pagi waktu tempatan atau 11 pagi tadi waktu Malaysia. Ketika nahas bas itu dalam perjalanan ke Spanyol. Bas berkenaan dilaporkan terbabas lalu merempuh pembahagi jalan lalu terbalik. Nahas dipercayai berpunca akibat bas yang dipandu laju ketika keadaan cuaca buruk. 19 mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital berhampiran. Nahas adalah yang kedua membabitkan pelancong Jerman bulan ini. Lebih seminggu lalu, 33 pelancong Jerman terbunuh dalam tragedi kereta api merempuh sebuah bas pelancong di Hungary. Kebebasan mutlak masih belum dinikmati rakyat Iraq selagi wujudnya tentera penceroboh di segenap pelosok negara itu. Bagi mereka tiada bezanya antara rejim Saddam Hussein yang didakwa kejam dengan kuasa asing yang melengahkan proses pemerintahan sendiri di Iraq. Laporannya bersama Nasharuddin Tajuddin.
Bagi sesetengah rakyat Iraq, Saddam dilihat kejam kerana ramai yang hilang dan tidak diketahui nasib mereka sepanjang 35 tahun pemerintahannya. Kubur tidak bertanda ini adalah bukti kekejamannya. Wasan Amir, 23 tahun, percaya bapanya adalah antara ribuan orang yang dihukum bunuh secara rahsia ketika pemerintahan Saddam. Sehingga kini, mayat bapanya, Amir, seorang Major Jeneral, belum dijumpai selain sekeping surat yang mengesahkan beliau dihukum mati tanpa sebarang alasan yang diberikan pada 1996. Bagi Wasan, walaupun telah kehilangan bapanya, beliau tidak sanggup melihat tentera penceroboh di bumi Iraq. Beliau kesal kerana tidak lagi dapat menyambung pengajian dalam bidang teknologi maklumat kerana kolejnya musnah dibom oleh pesawat tentera bersekutu. Katanya tiada bezanya sebelum dengan selepas negaranya dibebaskan jika masa depannya masih samar. She felt very happy that we get rid of Saddam Hussein because they revenge upon him. They return back the smile to her face when they get rid of him. But now she's not sure of the future because still now there's no government. Everything is ambiguous. Sehingga kini masih belum nampak tanda-tanda pemerintahan sendiri akan dibentuk. Malah tentera penceroboh masih bertapak di bumi Iraq. Demonstrasi di Baghdad ini membuktikan rakyat Iraq tidak mahu lagi negara mereka dikongkong oleh Amerika dan sekutunya. Mereka mahu Amerika dan sekutunya keluar segera dari Iraq. Beberapa pertemuan di kalangan pemimpin pembangkang diadakan baru-baru ini tetapi tiada kata sepakat. Pemimpin seperti Ahmad Chalabi, pemimpin Kongres Kebangsaan Iraq yang berada dalam buangan, masih diragui oleh rakyat Iraq. Beliau dilihat pro-Amerika kerana dibawa masuk oleh negara kuasa besar itu. Ulama di Iraq pula tidak berminat memimpin negara tetapi menyerahkan kepada parti nasionalis untuk membentuk kerajaan dengan syarat ia memberi keadilan kepada semua. And I see that people now too ready and anxious to rebuild our country. Beyond the conflicts, beyond the laid behind, and look forward because we suffer too much. We want to restart a new regime, new government, and to start our life, rebuild Iraq, and to get rid of the sectism here in Iraq. Sekatan ekonomi yang dikenakan oleh PBB ke atas negara teluk itu juga telah menghilangkan keyakinan rakyat Iraq ke atas pertubuhan dunia itu. Bagi Hussein Ali, PBB tidak banyak membantu membangunkan Iraq tetapi mengikut tunjuk kuasa besar. I don't prefer UN to keep safety or to keep peace in Iraq because UN hasn't the ability to do so. Why? I think so. Because we have an experience for 11 years. 11 years UN. Sanction. Yes, during the sanction, yes. Di mana-mana tentera penceroboh masih gagal menjamin keselamatan penduduk awam. Kegiatan mencuri masih berleluasa sehingga tentera penceroboh diberi kebenaran untuk menembak sesiapa yang berbuat demikian. Undang-undang dan peraturan di Iraq masih gagal dilaksanakan dengan berkesan. Visual ini dirakamkan oleh juru kamera Muhammad Yazid Leman. Kegiatan mencuri ini dilakukan secara terbuka oleh mereka yang bersenjata berdekatan hotel penginapan kami. Tentera Amerika hanya tiba selepas hampir semua barangan di rumah ini digeledah. Bagi rakyat Iraq, perang telah memusnahkan masa depan mereka. Apa yang mereka mahu ialah untuk mencorakkan masa depan sendiri tanpa tunjuk asing mahupun kerajaan boneka. Nasharuddin Tajuddin melaporkan untuk TV3. Laporan itu mengakhiri segmen luar negara. Perkembangan sukan menyusul. Mereka takut dengan bayang-bayang mereka sendiri. Mereka keluarkan arahan-arahan tertentu berkaitan dengan rakyat mereka tidak mengunjungi negara-negara tertentu. Semua ini biar apa jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield.
Salam sejahtera. Menteri Belia dan Sukan Datuk Isyamuddin Hussein kesal kerana ada negara yang memberi tanggapan buruk tentang Malaysia. Fitnah mereka berkaitan isu SARS dan keganasan bukan sahaja tidak berasas, malah menyebabkan beberapa negara menarik diri dari kejohanan futsal jemputan 5 sepasukan antarabangsa di Kuala Lumpur yang dijadual Jun ini. Mereka takut dengan bayang-bayang mereka sendiri. Mereka keluarkan arahan-arahan tertentu berkaitan dengan rakyat mereka tidak mengunjungi negara-negara tertentu. Semua ini menunjukkan bahawa mereka tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Kita di Malaysia selamat. Kejohanan sulung futsal jemputan 5 sepasukan antarabangsa itu dijadualkan berlangsung dari 3 hingga 8 Jun ini membabitkan 12 pasukan termasuk Malaysia. Negara-negara yang dikatakan telah menarik diri ialah Sepanyol, Belanda dan Itali. Namun difahamkan Portugal, Argentina dan Ukraine telah bersetuju untuk mengisi 3 kekosongan itu. Datuk Isyamuddin ditemui selepas merasmikan Wisma UFL di Bandar Seri Damansara, Selangor. Wisma milik syarikat yang memasarkan barangan sukan ini menjadi bukti kejayaan atlet negara selepas bersara. Antara ahli lembaga pengarahnya ialah bekas jago bina badan negara Malik Noor. Turut hadir semasa perasmian siang tadi Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Mazlan Ahmad dan Setiausaha Kehormat Majlis Olimpik Malaysia Datuk Sia Kok Chee. Bagi kejohanan futsal peringkat tempatan, sambutan amat menggalakkan. Kejohanan futsal Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia di Shah Alam, Selangor petang tadi, 320 pasukan mengesahkan penyertaan. Kejohanan selama 2 hari ini dirasmikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Isyamuddin Hussein yang juga Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Ia bertujuan mengeratkan hubungan sesama ahli Pergerakan Pemuda UMNO dan masyarakat setempat, sekaligus menjadi salah satu aktiviti riadah di hujung minggu di samping menanam semangat kesukanan bagi kalangan yang baru berjinak-jinak dengan sukan futsal. Kita ke perkembangan sukan berkuda, edaran Endurance Classic 2003. Lebih 50 peserta mengambil bahagian dalam kategori 40 dan 60 km di Pusat Equine Ar-Raudah siang tadi. Ia adalah sebahagian daripada cabaran lompatan dunia FEI yang dijadual berakhir esok. Acara endurance yang julung kali diadakan di sekitar laluan Pusat Equine Ar-Raudah ini bermula sejak jam 7 pagi tadi. Terbahagi kepada 2 kategori 40 dan 60 km, peserta mesti melalui laluan yang ditetapkan. Ia agak berbeza daripada sukan berkuda lain kerana setiap kuda mesti dipastikan sentiasa sihat. Malah pada beberapa peringkat, setiap kuda akan diperiksa panel veterina bagi mengesahkan sama ada ia boleh meneruskan perlumbaan. Untuk memastikan bahawa kuda-kuda ini layak untuk pertama layak untuk bertanding dan selepas dia mula dia punya endurance race tu layak untuk meneruskan pertandingan. Yang pasti selepas melalui laluan mencabar ada kaedah tersendiri untuk memulihkan kuda. Dalam acara utama 60 km menyaksikan Datin Lara Husin dari Bukit Kiara Equestrian and Country Resort muncul juara setelah tunggangannya Ashley terlebih dahulu tiba dan melepasi pemeriksaan veterina. Manakala kategori 40 km diungguli Nur Hafazi Wan Nur Hizan dari TMKN. Acara diteruskan esok dengan saingan akhir cabaran lompatan dunia FEI. Agaknya tenis Hamburg Masters juga sudah terkena tempias bola sepak Liga Juara-Juara Eropah. Jika ketika perlawanan akhir Liga Juara-Juara ialah antara 2 kelab Itali, senarai lengkap 4 pemain ke peringkat separuh akhir Hamburg Masters semuanya dari Argentina. Gaston Gaudio, Guillermo Correa, Agustin Cayeri dan David Nalbandian. Begitu mudah sejarah berubah. Contohnya David Nalbandian tewas set pertama dan kemudian menyamakan kedudukan pada set kedua. Semangat Nalbandian diuji lagi. Set penentuan, Nalbandian terpaksa pula bangkit dari ketinggalan 1-4 kepada Fernando Gonzalez dari Chile. Tetapi dengan 5 game berikutnya milik Nalbandian, pilihan ke-8 ini menang 5-7, 6-3 dan 6-4. Sejak itu laluan yang direntas, Nalbandian segera menjadi ikutan. Pilihan ke-12 Guillermo Correa menyingkirkan Mark Philippoussis 6-2, 6-0. Dan kemudian muncul Agustin Cayeri menundukkan pemain veteran jelajah ATP Win Ferreira 7-5, 6-2. Lalu tinggal Gaston Gaudio memastikan Argentina mempunyai semua wakil di peringkat separuh akhir. Menang 6-1, 6-1 berdepan Olivier Rocus. Sejarah tahun 1978 ketiga kali terakhir pemain Argentina memenangi kejohanan di Hamburg akan terpadam. Malah satu lagi sejarah baru sudah dicipta. Untuk pertama kali 4 pemain dari negara yang sama memonopoli peringkat separuh akhir kejohanan Siri Masters. Sebagai antara nama paling berkuasa dalam sukan antarabangsa, kehilangan Mark McCormack dirasai hampir seluruh peminat sukan. McCormack bukan jago sukan,
Tetapilah tokoh yang dianggap pengurus pemasaran sukan paling berjaya pernah disaksikan dunia. Selepas menderita serangan sakit jantung selama 4 bulan, McCormack 72 tahun akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Perpisahan yang memang tidak dapat dielakkan. McCormack sebelum itu telah terlantar di hospital dalam keadaan koma sejak Januari lagi. Tetapi ibarat harimau yang meninggalkan belang, nama McCormack terutama dalam pemasaran sukan akan terus diingati. Hampir semua atlet ternama dunia, suka atau tidak, pasti akan dikaitkan dengan McCormack. Pemain golf Tiger Woods, Nick Price dan Greg Norman. Pemain tenis Andre Agassi dan adik-beradik dari keluarga Williams, Venus dan Serena, serta atlet sukan rugby, kriket, permotoran dan sukan lain. Malah International Management Group IMG, syarikat yang mula diasaskan McCormack kini berkembang hampir ke seluruh pelosok dunia. Dan mereka yang berurusan dengannya juga meliputi pelbagai bidang dan peringkat, antaranya bekas pemimpin dunia seperti Margaret Thatcher dan Mikhail Gorbachev. Musim depan, kabarnya kelab bola sepak perdana Inggeris Manchester United akan mula mendapatkan khidmat penjaga gol baru. Cuma siapa yang bakal menggantikan tempat Fabian Barthez belum muktamad. Antara yang disebut-sebut Oliver Kahn. Kahn dalam sidang medianya mengulangi pendirian mahu meninggalkan Bayern Munich kerana ingin mencari cabaran baru. Tambah pula dia sudah bersama Bayern sejak 1994 dan berjaya membantu mereka menjuarai Bundesliga buat kali ke-18 musim ini. Dan kalaupun pengurusan Bayern masih berkeras mahu memastikan khidmat beliau, ada isu lain yang mengganggu Kahn mengenai hubungan pribadinya dengan seorang wanita lain ketika isterinya sedang berbadan dua. Dari segi rekod, memang Kahn masih penjaga gol terbaik dunia serta paling layak untuk menggantikan penjaga gol Manchester United Fabian Barthez. Barthez membantu Perancis menjulang Piala Dunia 1998, manakala Kahn membawa Jerman ke perlawanan akhir Piala Dunia 2002 dan muncul sebagai pemain terbaik. Perlawanan persahabatan di antara dua kelab utama Baghdad, Al-Zawra dan Akademi Polis Iraq menyemarakkan semula bahang bola sepak yang telah terhenti buat seketika susulan peperangan beberapa bulan lalu. Perlawanan yang disaksikan lebih 20,000 penonton itu dimenangi Akademi Polis 2-1. Biarpun cuma perlawanan persahabatan, ia menjadi simbol kebangkitan semula bola sepak Iraq. Menurut bekas pemain kebangsaan Ahmad Radi, Iraq akan kembali di kancah bola sepak dunia. Lebih-lebih lagi dengan perlawanan kelayakan pra-Olimpik menentang Vietnam yang tertangguh dan hampir dibatalkan akan diteruskan kembali. Selain itu, Iraq turut mengatur pertemuan persahabatan menentang Arab Saudi Ogos depan. Sebelum Amerika Syarikat dan sekutunya menceroboh 20 Mac lalu, pasukan bola sepak Iraq berada pada kedudukan ke-52 terbaik dunia. Daripada itu, mengakhiri segmen sukan, kembali bersama Azizah sebentar nanti. Salam hormat dan selamat malam. Program berita nombor 1 negara. Bilangan penontonnya terus meningkat. Nantikan wajah baru Buletin Utama. Denyut nadi Harian Negara mulai Juni ini. Bertemu kembali. Mayat lelaki Iban yang dipercayai dibaham seekor buaya di Sungai Pasir Bakoh, Kuching Khamis lalu dijumpai tersangkut pada sebatang pokok nipah pagi tadi. Menurut jurucakap unit penyelamat JPA 3, mayat Kadir anak Lamid dijumpai di tepi sungai 100 meter dari tempat kejadian kira-kira jam 11.20 pagi. Mayat Kadir, 35 tahun, dilaporkan dijumpai dengan kesan gigitan buaya pada paha mangsa. Mayat dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk bedah siasat. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Douglas Unggah serta Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB bahagian Demak Laut Dr. Abang Rauf turut ke tempat kejadian. Beliau menyampaikan sumbangan bagi mewakili Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Alfred Jabu serta Ketua Pemuda PBB kepada Abang Mangsa Sanggam Anak Lamid. Usaha mencari dan menyelamat selama 3 hari diusahakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA 3, Polis Marin dan Jabatan Perkhidmatan. Manakala usaha memburu buaya berkenaan akan terus dijalankan bagi mengelak tragedi yang sama berulang. Mendiang Kadir diserang buaya pagi Khamis lalu ketika menjala udang di sungai ini bersama 3 rakannya apabila seekor buaya sepanjang 4 meter tiba-tiba menyambarnya. Mangsa meninggalkan seorang balu dan 5 anak berumur antara 10 bulan dan 13 tahun. Sektor pelancongan Pulau Pinang semakin positif selepas terjejas akibat wabak SARS sejak beberapa bulan lalu. Ketua Menteri Tan Sri Dr. Koh Su Kun berkata, berdasarkan penurunan kes SARS di negara ini, sektor berkenaan dijangka pulih sepenuhnya menjelang penghujung tahun ini.
Menurut Tan Sri Dr. Koh, sejak merebaknya wabak SARS, kerajaan negeri mengurangkan promosi pelancongannya, terutama di luar negara. Sebaliknya, tumpuan diberikan kepada mempromosikan pelancongan domestik. Pada masa sama, katanya, kerajaan negeri memberi tumpuan kepada pembangunan dan meningkatkan kemudahan serta produk pelancongan di negeri itu. Tan Sri Dr. Koh berkata penganjuran Karnival TV3 Show Heboh di Pulau Pinang adalah antara usaha kerajaan negeri menggalakkan pelancong mengunjungi negeri itu. Karnival seumpama ini sedikit sebanyak akan dapat menarik pelancong dalam negeri dari negeri-negeri lain misalnya dengan publicity yang dihebohkan oleh TV3. Ini satu caranya, ya, seperti yang dicadangkan oleh pihak kerajaan pusat bahawa kita mestilah cuba mengadakan lebih banyak lagi program seperti karnival, mengadakan persidangan, pameran dalam negeri. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan Karnival TV3 Show Heboh 2003 di tapak pesta Sungai Nibung, Pulau Pinang. Hadir bersama Exco Pelancongan Negeri Datuk Ki Pek Chin, Ahli Lembaga Pengarah TV3 Tan Sri Lee Lam Tai dan Ketua Pegawai Keuangan TV3 Amrin Awaluddin. Pulau Pinang adalah destinasi keempat Karnival TV3 Show Heboh selepas dilancarkan di Johor Bahru pada 5 dan 6 April lalu, diikuti dengan Melaka serta Pahang. Ipoh akan menjadi destinasi seterusnya pada 7 dan 8 Jun ini sebelum acara kemuncak bagi Karnival berkenaan akan diadakan di Kuala Lumpur pada 21 dan 22 Jun. Ini salah satu objektif ini Karnival ini ialah untuk menjadikan sistem ini televisyen ini swasta ini TV3 sebagai sebuah ini televisyen yang mesra dengan itu rakyat. Inilah saya anggap sebagai satu objektif yang amat itu penting, memesrakan rakyat dengan ini TV3. Ini supaya ini TV3 lah itu dapat menyampaikan mesej kepada rakyat. Dan untuk perkembangan terkini mengenai sambutan Karnival itu, apa kata kita terus bersiaran langsung bersama Azmi Aziz di Pulau Pinang. Silakan Azmi. Ya, Azizah, orang ramai masih tidak putus-putus mengunjungi Karnival TV3 di tapak pesta Pulau Pinang Sungai Nibong ini. Dan jika siang tadi lebih 60 gerai menjadi tumpuan para pengunjung, malam ini pula mereka dihiburkan dalam satu konsert kumpulan pelawak nombor 1 negara senario dan juga beberapa artis tempatan yang sedang berlangsung ketika ini sehingga ke pukul 10.30 malam nanti. Dan siang tadi juga selain sumbangan orang ramai kepada tabung Bersamamu Cintai Damai RM1 untuk satu nyawa, tabung itu juga menerima sumbangan hampir RM1,000 oleh kumpulan motosikal berkuasa besar Rasa Riva Brotherhood. Sumbangan disampaikan kepada pengurus besar hiburan, sukan dan rekreasi TV3 Encik Azhar Borhan pada satu majlis ringkas siang tadi. Ada yang kita boleh buat untuk Iraq punya AIDS community. Okey. Okey. Encik Azhar Borhan. Okey, Encik Azhar. Okey, terima kasih banyak. Okey. Bagi tepukan. Begitulah sambutannya setakat ini Aziza. Dan bercakap mengenai sambutan ini bersama-sama dengan saya ketika ini ialah Ketua Pegawai Kewangan TV3 Encik Amrin Awaluddin yang akan memperkatakan mengenai impak ataupun kesan sambutan Karnival ini kepada TV3 sendiri, Encik Amrin. Jadi sejak akhir-akhir ini Encik Amrin, kalau kita lihat TV3 banyak turun padang menganjurkan program-program ground event. Okey, misalnya Karnival TV3 ini ataupun Wanita Hari ini yang bersiaran secara langsung terus dari lokasi seperti di Johor dan Kuantan. Jadi bagaimanakah ini dapat memberi kesan kepada rating ataupun jumlah penonton? Adakah ia membantu untuk menaikkan jumlah penonton TV3, Cik Amrin? Ya Azmi, terima kasih ya. Banyak improvement dari segi rating yang kami dapat lihat daripada program-program yang berkaitan dengan program Karnival Show Heboh ini. Pertamanya, Malaysia Hari ini, rating dia setiap kali kita mengadakan Karnival ini, rating melonjak daripada 300,000 penonton setiap pagi hingga 500,000 penonton. Bila mana Wanita Hari ini pula, sesi petang, rating dari jumlah penonton melonjak daripada 600,000 penonton ke 800,000 penonton setiap kali siaran langsung diadakan melalui Karnival Show Heboh TV3. Kesan-kesan sampingan daripada Karnival ini ialah pertama memberi peluang pada stesen untuk mendamping rapat dengan peminat pesetia kami
Dari segi ini kami dapat mengadakan maklum balas, pandangan-pandangan baru dan usul komen-komen yang memberansangkan dari peminat kita dari mana kita boleh cuba untuk mengimprovekan kita punya program dan usul persembahan tuition ini. Dari segi-segi lain usul, Carnival ini memberi peluang kepada penduduk terutamanya yang dari luar Lembah Kelang untuk melihat bagaimana program-program TV diterbitkan dan juga siaran secara langsung. Baik. Baik, satu lagi Cik Amrin, dengan pulangan positif itu ya, tidakkah TV3 merasakan perlu untuk meneruskan karnival sebegini ke negeri-negeri lain? Mungkin Malaysia Timur mungkin misalnya. Okey. Baru-baru ini kami baru saja selesai mengadakan perbincangan dengan pihak kerajaan negeri Sabah yang saya suka untuk dengan sukacitanya ingin mengumumkan di sini. Pada dasarnya mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan TV3 untuk mengadakan karnival serupa ini pada masa yang terdekat di negeri Sabah. Dan pada itu so kami juga sedang berbincang dengan beberapa buah kerajaan negeri yang lain kalau boleh ingin mengadakan karnival yang semamanya dalam jangka masa terdekat juga. Jadi selain itu, kita juga tahu tahun depan TV3 akan menyambut ulang tahun yang ke-20. Jadi adakah karnival ini dalam perancangan untuk sambutan ulang tahun yang ke-20 itu? Ya, sudah pasti. Karnival ini bersempena dengan ulang tahun ke-19 TV3. Karnival Show Heboh ini pada dasarnya untuk kami mengadakan kaji selidik sama ada karnival ataupun grand event seperti ini dapat dilancarkan di seluruh negara. Pada ketika ini dari hasil kaji sidik kami berpendapat ya mungkin insya-Allah tahun depan mungkin kita boleh pergi ke seluruh negeri-negeri di Malaysia. Mungkin satu karnival bagi setiap bulan mungkin. Jadi itu dia Ketua Pegawai Kewangan TV3 Encik Amrin Awaludin. Terima kasih Encik Amrin. Dan esok siang tadi gerai Misteri Nusantara dan gerai BMG antara gerai-gerai TV3 yang paling menjadi tumpuan pengunjung pada siang tadi. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi tumpuan itu, pastikan anda terutama penduduk di sekitar utara ini datang mengunjungi kami di Karnival TV3 Tapak Pesta ini dari pukul 9 hingga pukul 10 malam esok, hari terakhir Karnival TV3 di Pulau Pinang. Jadi dengan itu sekian saja dari saya Azmi Aziz secara langsung terus dari Tapak Pesta Pulau Pinang, Sungai Nibong, kembali ke Seri Pentas bersama Aziza. Terima kasih Azmi Aziz. Kerinduan 8 beradik dari kampung Sungai Mati Muar terhadap ibu mereka akhirnya terjawab apabila ibu kesayangan pulang ke pangkuan keluarga Khamis lalu. Samsiah Yusof, 41 tahun, kembali ke pangkuan keluarganya selepas 7 bulan menghilang sebab berita kehilangannya disiarkan oleh TV3 melalui buletin utama Rabu lalu. Berita kehilangan Samsiah dilaporkan kepada TV3 oleh anak-anaknya setelah usaha mencarinya menemui jalan buntu. Samsiah yang kematian suami pertengahan September 2002 dikatakan keluar rumah pada 30 September tahun lalu dengan alasan keluar bekerja. Namun sejak itu tiada sebarang kabar mengenai Samsiah diterima sehinggalah berita kehilangannya disiarkan buletin utama Rabu lalu. Perasaan gembira lah. Ucapkan terima kasih kepada TV3 kan. Sebab TV3 saya dapat jumpa mak. Saya harap harapan biarlah mak duduk dengan kita orang kan. Susah senang kita bersama lah. Sejak kehilangannya, hanya 2 anak Samsiah yang masih bersekolah, manakala yang lain terpaksa berhenti kerana tidak mampu walaupun ada yang bekerja. Menurut Samsiah, sepanjang kehilangannya itu, dia bekerja di sebuah warung di Felda Kahang Barat, Keluang. Setelah dinasihatkan oleh majikannya, Samsiah mengambil keputusan untuk kembali ke pangkuan anak-anaknya di kampung. Orang ramai yang ingin menghulur bantuan kepada keluarga ini boleh menghubungi talian yang tertera atau datang sendiri ke rumah Samsiah di Kampung Teluk Kemang, Sungai Mati Muar, Johor. Sebelum berpisah, kita imbas saja utama. Golongan pekerja diingatkan jangan terlalu ikut rentak negara maju. 40 maut akibat serangan terbaru pengganas di Maghribi. Visual serangan berani mati di Casablanca, Maghribi mengakhiri buletin utama malam ini. Salam hormat dan selamat malam.